大家平安， Shalom saudara-saudari sekalian, 感谢天父上帝让我再有机会来到你们的当中分享信息。 terima kasih pada Tuhan sehingga saya masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke tempat ini men-sharingkan firman Tuhan. 我感谢主，我退休已经是过了6年， Saya puji syukur pada Tuhan, saya pensiun telah melebihi dari 6 tahun. 在退休这6年当中，我还有机会到各教会去分享信息。 Dalam masa pensiunan ini saya masih mempunyai kesempatan untuk ke berbagai negara untuk men-sharingkan firman Tuhan. 今天很高兴能够在你们当中跟你们见面，一起来敬拜。 Hari ini saya sangat gembira bisa bertemu dengan saudara-saudari dan beribadah bersama. 谢谢贵堂过去每一年都给我机会，让我能够来到你们当中。 Dan terima kasih kepada Gembala Sidang yang telah memberikan kepada saya kesempatan setiap tahun saya bisa datang ke sini. 今天要跟大家分享的题目是感恩、力量跟幸福的泉源。 Tema kita pada pagi hari ini adalah rasa syukur itu adalah sumber daripada 有 rasa syukur adalah kesukacita dan puas, kebahagiaan. 有一句话这样说：人内心的幸福感是来自对生活状况的随遇而安和感恩知足。 Ada satu pepatah mengatakan demikian, kebahagiaan seseorang itu adalah bersumber daripada rasa puas dan rasa gembira terhadap hidup yang nyaman. 这句话也是好像保罗所说的：我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。 Dan perkataan ini seperti yang dikatakan Paulus di dalam kitab Filipi, dia mengatakan dalam kondisi apapun saya telah belajar untuk merasa puas. 保罗写下这句话的时候，不是在一个很舒服的书房，或是好像我们这美丽的教堂写的。 Paulus menuliskan perkataan ini bukan dalam kondisi yang nyaman, bukan di lingkungan yang nyaman seperti kita ini. 他是在腓立比的监牢写下了这句话。 Tetapi perkataan ini ditulis di dalam penjara Filipi. 好多年前，我带领我槟城的会友，我们去到希腊腓立比去看保罗所住的监牢。 Beberapa tahun yang lalu saya mempunyai kesempatan untuk membawa jemaat pergi ke Yunani dan kita mengunjungi penjara yang ditempati oleh Paulus. 那保罗所关的监牢啊，是地下牢。 Dan penjara yang ditempati oleh Paulus itu adalah penjara di bawah tanah. 那因为阳光照不到，所以非常的阴暗，而且空气又不流通。 Dan udara di sana juga tidak ada mengalir, juga tidak ada cahaya matahari. 而这个监牢的旁边啊，就是粪池啊，我们所讲的塞昂啊，所以你可以想象又臭又潮湿。 Dan kita boleh di samping penjara ini itu adalah satu kolam kotoran. Kita bisa bayangkan kondisi di sana itu adalah begitu lembab dan begitu kotor, begitu bau. 那学者这样说哦，他所关的这个牢房啊，原来是被判死刑的囚犯，或是等着被处死，或是被活或饿死的地方。 Dan tempat ini, tempat yang Paulus, penjara yang ditempati Paulus ini adalah tempat di mana para tahanan itu telah divonis hukuman mati atau sedang menunggu untuk dieksekusi atau sedang dibiarkan mati kelaparan. 那保罗就是在这样恶劣的环境，他告诉我们：我无论在什么情况都可以知足。哎，这是我已经学会了。 Dalam kondisi demikian, Paulus memberitahukan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun saya telah belajar untuk merasa puas. 那简单的来说，保罗已经学会了感恩。 Dengan kata lain, yang kata sederhana adalah Paulus telah belajar untuk mengucap syukur. 心存感恩，无论在什么情况之下，都可以随遇而安、知足跟喜乐。 Hati yang penuh dengan syukur dalam kondisi apapun dia tetap akan merasakan ketenangan, puas dan bahagia. 所以，如果你想得到力量，你要得到成功，你要得到幸福啊，哎，你要先学会什么？感恩。 Jikalau Anda menginginkan sukses, Anda menginginkan bahagia, Anda harus belajar untuk mengucap syukur. 感恩是力量跟幸福的泉源。 Mengucap syukur itu adalah sumber daripada kekuatan dan kesukacita.
我们要接受一个现实哦，我们的生活绝对不是一帆风顺哦，有时会遇到很多伤心、令我们很绝望、很痛苦的事情。Kita harus menerima satu kenyataan bahwa di dalam hidup ini tidak semuanya berjalan dengan baik-baik dan lancar-lancar saja. Kadang-kadang kita bisa menemukan hal-hal yang menyedihkan, bahkan yang kecewa dan putus asa. 我们华人有一句老话说：“人生不如意事十之什么八九。” Dan ada satu pepatah Cina yang mengatakan kehidupan manusia itu seringkali adalah menghadapi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik itu adalah sedikit saja. 那意思就是说，你遇到开心的事情啊，10个啊，最多是1、2个而已，大多数就是伤心不如意的事情。 Artinya adalah dalam setiap hal yang terjadi, hal yang bahagia itu mungkin hanya 1-2 saja. Kebanyakan itu adalah hal-hal yang menyedihkan. 在生活当中，我们遇到不如意的事情占了大多数，但是若是心存感恩，总是可以换一个角度来看问题，也可以在一切不利当中，我们发现到有利。 Dalam kehidupan manusia, seringkali kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Tetapi jikalau hati kita penuh dengan ucapan syukur, kita bisa melihat setiap masalah dari sudut pandang berbeda, bahkan bisa melihat kelebihan dari setiap kekurangan. 那有一个华人的历史学家，这个 Ada seorang sejarawan yang bernama Xu Zuoyun. 他今年刚刚死掉啊，刚刚逝世，他活到95岁。 Tahun ini dia baru saja meninggal dan dia hidup sampai usia 95 tahun. 他出生的时候，他的脚部啊，他的肌肉那个 muscle 就收束，所以走路不方便的。 Sewaktu dia lahir, kakinya telah mengalami polio, yaitu penyusutan jaringan kaki sehingga dia tidak bisa berjalan. 那在青少年的时候，他在战争中度过，因为当时中国嘛，中国共产党、国民党啊打来打去，战争中度过。 Sewaktu masa remaja dia lewati di dalam kondisi peperangan karena pada saat itu adalah di negara komunis. 那后来就跟着他的父母移居到台湾，然后他又去美国读书。 Kemudian dia imigrasi bersama dengan orang tuanya ke Taiwan, kemudian dia sekolah di Amerika. 那虽然行动不方便，遇到战争逃难之苦， Walaupun kondisinya tidak efisien untuk bergerak, tetapi dan juga mengalami peperangan. 但是他的人很乐观、很开朗的咯，让身边的人都能够感受到他那份的喜乐。 Tetapi hidupnya penuh dengan sukacita dan optimis, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya juga bisa merasakan kebahagiaannya. 所以有人就问他说：“你是怎样做到的？你这样的背景，你行动都不方便的人，你怎样能够做到这么快乐呢？” Sehingga ada orang yang bertanya kepada dia, bagaimana Anda bisa menghidup dalam kondisi demikian Anda masih bisa bersukacita? 他这样说：“面对生活，我向来只是感恩。” Dan dia mengatakan, untuk menghadapi hidup ini, saya hanya mengucap syukur. 我没有健康的体魄，但我有关爱我的父母跟师长。 Walaupun tubuh jasmani saya tidak sehat, tetapi saya mempunyai orang tua dan guru yang mengasihi dan memperhatikan saya. 我的前半生遭遇战乱，但是战乱没有夺去我的生命。 Di dalam setengah abad hidup saya, walaupun saya mengalami dalam kondisi peperangan, tetapi perang itu tidak merenggut nyawaku. 我的个子矮呀，样貌很普通啊，不是烟刀吧？但是我的妻子对我情深意重。 Walaupun saya berperawakan pendek dan wajah saya biasa-biasa saja, tetapi istri saya mencintai saya dengan tulus. 哪怕一无所有，天地有厚待于我，让我看遍人间的美景。 Walaupun saya tidak memiliki apapun, tetapi Tuhan sangat baik kepadaku sehingga saya mampu untuk melihat semua keindahan yang ada di 你 dunia. 看到吗？心存感恩，让他乐观来面对他的生活。 Apakah Anda melihat jikalau hati penuh dengan syukur, dia bisa menghadapi kehidupan ini dengan optimis. 所以呢，感恩不只是一个品格，还是一份足以改变生活的力量。 Sehingga mengucap syukur itu bukan saja satu karakter
karakter, tetapi adalah satu kekuatan yang bisa mengubah kehidupan. 那有一个畅销书的作者，这是女的，在她那一本畅销书啊，《感恩的日记》啊，她这样写道。 Ada seorang penulis buku yang terkenal di dalam bukunya, dia dalam buku harian ucapan syukurnya. 他说：“生活的真相就是我们没有办法让玫瑰花啊，玫瑰没有刺。” Dia mengatakan bahwasanya kenyataan hidup itu adalah kita tidak mampu membuat bunga mawar itu tanpa duri. 我们能做的，与其埋怨玫瑰长满了刺，还不如感激在刺里面什么生出了玫瑰花。 Yang bisa kita lakukan adalah daripada kita bersungut-sungut bahwa bunga mawar itu penuh dengan duri, lebih baik kita bersyukur bahwa di dalam duri itu bisa tumbuh bunga mawar. 那你明白他讲这句话的意思吗？那刺表示很艰难的环境，刺表示艰难的环境。 Nah, itu adalah duri itu melambangkan kondisi yang sangat sulit. 花代表很喜悦的心情。 Bunga itu melambangkan suasana hati yang sangat sukacita. 他的意思就是说，在艰难的环境当中，心存感恩，你就能够看到美好的一面。 Artinya dalam kondisi yang sulit pun, jikalau hatimu penuh dengan syukur, Anda bisa melihat sisi baik. 这也是保罗的经历，他学会了感恩。 Ini juga adalah pengalaman dari Paulus. Dia telah belajar untuk merasa puas dan mengucap syukur. 在茫茫人海当中，怀一颗感恩的心，才能拥有一生的爱跟幸福。 Di tengah lautan manusia ini, jikalau kita memiliki hati yang penuh dengan syukur, maka kita bisa memiliki satu hati yang puas dan sukacita seumur hidup. 那这个感恩也是我们信仰中一个很重要的主题。 Dan mengucap syukur ini merupakan satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita. 那圣经教导我们说，凡事感恩谢恩。 Alkitab mengajarkan kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. 这个凡事的凡包括什么？麻烦的烦啊，凡是让你心烦的事，你也要感恩哦。 Dalam segala hal dalam bahasa Chinese itu fan itu adalah kesulitan. Bahkan dalam kondisi sulit pun kita harus bersyukur. 比如说这几天淹水了，你的家进水了，很麻烦，你要为着你的家进水这个麻烦的事来感恩啊。 Beberapa hari ini telah terjadi banjir, tetapi kita harus mengucap syukur atas kebanjiran tersebut. 保罗也教导我们，在此警醒感恩。 Dan Paulus juga mengajarkan kepada kita harus bersyukur. 那诗篇这个作诗的人总是告诉我们，我的心你要称谢耶和华，不可忘记他一切的恩典。 Dan pemazmur juga mengingatkan kita bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupa akan kebaikan Tuhan. 你怎样才能够记得上帝的恩典？你怎样才不会忘记上帝的恩典呢？ Bagaimana Anda bisa mengingat anugerah Tuhan dan bagaimana Anda bisa menghitung anugerah Tuhan? 就是要学习感恩呢，你要活出感恩。 Yaitu kita mau belajar untuk mengucap syukur dan menghidupi syukur tersebut. 宗教改革大师这个马丁路德德国人，他这样说Martin Luther yaitu pelopor reformasi gereja, dia pernah mengatakan demikian. 他说感恩是我们基督徒最基本的态度来了。 Dia mengatakan mengucap syukur adalah sikap dasar umat Kristen. 已故的这个布道家克培里博士他也这样说。他说什么？感恩是基督徒最伟大的素质之一。忘恩是最邪恶的罪之一。 Dan Billy Graham juga pernah mengatakan bahwasannya rasa syukur merupakan salah satu sifat kualitas yang mulia bagi umat Kristen. Tetapi orang yang tidak tahu berterima kasih itu merupakan dosa yang paling jahat. 每一个虔诚的犹太人他们每一天都要读一篇的祷文这个Orang Yahudi yang saleh, mereka setiap hari harus membaca doa yaitu Aleinu. 这阿利路的意思就是我们的责任，我们的责任。 Aleinu itu maksudnya artinya adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita. 那这篇祷文的第一句话就是这样说：这是我们的责任，赞美万有之主，将伟大归给创造之主。 Di dalam doa Aleinu, kalimat pertama itu adalah
itu merupakan tanggung jawab kita untuk memuji Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan pencipta, dan juga memberikan keagungan, mengembalikan keagungan kepada Sang Pencipta. 虔诚的犹太人每一天一睡醒就提醒自己，当存着感恩的心，感谢这位创造万物的主宰。 Dan orang Yahudi yang salah itu begitu setiap pagi mereka bangun, mereka mengingatkan diri harus mengucap syukur kepada Tuhan. 那感恩是圣经中一个重要的主题。 Dan mengucap syukur itu adalah tema yang sangat penting di dalam Alkitab. 那么我们是不是可以这样说？感恩的人有福了，因为他们拥有了力量跟幸福的泉源。 Sehingga bolehlah kita mengatakan berbahagialah orang yang mengucap syukur karena mereka memiliki sumber kekuatan dan kebahagiaan. 那这句话的意思就是说，当我们活出感恩，我们便享有幸福跟能力。我们也不需要向外去寻找幸福，而是让能力在我们的里面充满我们。 Dan ini mengatakan bahwasanya jikalau kita hidup di dalam perasaan syukur, kita bisa menikmati kebahagiaan dan kekuatan itu. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan itu di luar, tetapi kekuatan yang di dalam itu memenuhi kita. 那有一句老话这样说： Ada satu pepatah kuno mengatakan, 幸福不是在外面，是在你的内心啊。 kebahagiaan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. 你不需要去外面找幸福，它已经在你的里面了。 Anda tidak perlu mencari kebahagiaan di luar karena itu telah berada di dalammu. 所以你要知道，幸福的感觉不是由环境跟外在的条件来界定，关键在于我们有没有一颗感恩的心。 Sehingga kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh kondisi lingkungan, tetapi bukan ditentukan oleh kondisi lingkungan atau faktor eksternal, tetapi adalah tergantung Anda memiliki hati yang mengucap syukur atau tidak. 那个古代的希腊人啊，很久很久前的希腊人啊，他们什么？他们把快乐跟好运啊连在一起。 Dan orang Yunani yang dulu mereka menghubungkan keberuntungan dengan sukacita itu bersama. 他们的意思说，若是你有好运啊，你自然就会快乐了。 Artinya, jikalau kamu mempunyai keberuntungan, Anda bisa sukacita. 如果你没有好运，没有好运气，你就不会快乐的。 Jikalau Anda tidak bernasib baik, Anda tidak bisa bersukacita. 他们将快乐让所遇到的运气来左右他们的心情。 Mereka tergantung keberuntungan itu menentukan kebahagiaan mereka. 那如果是这样，那么人的一生会遇到几次的好运呢？ Jikalau demikian, dalam kehidupan manusia, seumur hidup kita bisa bertemu beberapa kali keuntungan. 这个好运不是天天有的， Keberuntungan ini bukan tiap hari ada. 可能几年、几十年才让我们碰到一次的好运而已。 Mungkin dalam beberapa tahun atau berapa puluh tahun baru bertemu sekali. 那是没有好运，那又怎样能够快乐呢？ Jikalau tidak ada nasib baik atau keberuntungan, bagaimana kita bisa sukacita? 那我们的信仰怎样来看？ Bagaimana dari iman kepercayaan kita melihat hal 我们的 ini? 信仰是不是好运带给我们快乐， Dan 而是由快乐，所以我们遇到了好运。 Di dalam iman kepercayaan kita, bukan keberuntungan mendatangkan sukacita, tetapi adalah sukacita yang mendatangkan keberuntungan. 这就是说，你要先快乐，你才有好运哦。 Artinya, Anda harus terlebih dahulu sukacita, baru mempunyai nasib yang untung. 若是你整天愁眉苦脸啊，如自己里边啊，苦瓜面啊，我告诉你，你的苦脸啊，好运看到都吓跑了咯。 Jikalau setiap hari kita hidup dalam bersungguh-sungguh atau muka kita murem, keberuntungan itu juga akan lari. 所以只要你心存感恩，让快乐充满你的内心，那么幸福好运自然而来。 Sehingga jikalau hati kita penuh dengan syukur, maka keberuntungan itu otomatis akan datang. 感恩既然这么重要，那么让我们来学习感恩。 Mengucap syukur itu adalah begitu penting sehingga marilah kita belajar untuk bersyukur. 你学习感恩，你需要去操练感恩的生活。 Jikalau kita mau belajar bersyukur, kita harus melatih diri untuk menghidupi rasa syukur. 那怎样操练呢？ Bagaimana kita harus melatihnya? 那今天我就分享几点。第一，你要学习每天睡醒献上你的感谢。
Yang pertama adalah kita belajar mengucap syukur setiap hari sewaktu kita bangun pagi. 我这几十年来都操练，就是每一天我一睡醒，早上我一睡醒，我的头脑马上什么？感谢上帝，我还活着，我给挂掉了。 Dan beberapa puluh tahun ini saya terus melatih diri, begitu bangun pagi saya harus mengucap syukur kepada Tuhan atas karena hari ini saya masih hidup. 活着挂掉，活着是一件美好的事情啊！ Hidup itu adalah hal yang sangat baik. 世界上有什么比活着更美好呢？ Di dunia ini apa yang lebih baik daripada hidup? 所以若是懂得感恩，把每一天都当成美好的一天，那么你就能够感受到那个幸福哦。 Sehingga jikalau kita bersyukur dan melihat setiap harinya itu adalah hari yang baik, maka Anda akan merasa bahagia. 若是早上你一睡醒你就想到不开心的事情啊。 Jikalau setiap pagi sewaktu Anda bangun pagi, Anda terfikir hal-hal yang tidak 你 senang, 就想到要面对一大堆问题啊，压力啊， Anda terfikir banyak sekali masalah dan juga tekanan, 而且你一睡醒你就想到那个人啊，伤害你的人，那个尹锡那一个人，看到他的脸啊。 atau begitu bangun pagi Anda terfikir orang yang pernah menyakitimu, wajahnya itu, 我告诉你的心情一定受影响的。 saya memberitahukan padamu, suasana hatimu akan tidak senang. 可能你整天就忧忧愁愁啊，这么多问题啊，哪里能够快乐呢？ Mungkin dalam keseharian itu hatimu akan tidak senang dan bersungut-sungut. Bagaimana Anda bisa bahagia? 那古人这样说：一年之计在于春，一日之计在于什么？晨。 Pepatah kuno mengatakan rencana 1 tahun itu dimulai pada musim semi dan rencana sehari itu dimulai pada pagi hari. 一年的收成就在春天的撒种。 Dan panen kita pada 1 tahun itu tergantung kita menabur di musim semi. 一天的开始就决定在早上你睡醒的那一刻。 Permulaan hari setiap hari kita adalah dimulai daripada pagi hari sewaktu kita bangun. 若是你要有美好的一天， Jikalau Anda menginginkan hari yang indah, 我们要操练每一天，你一睡醒就要感谢上帝，让我还活着。 jadi kita harus berlatih setiap bangun pagi kita harus mengucap syukur pada Tuhan karena saya masih hidup. 第二，我们要来学习什么？ hari 看 ini 见我们自己所拥有的。 dan selain itu kita harus belajar untuk melihat apa yang kita miliki. 你知道我们人的本性让狼给宽了，人的本性是什么？你知道吗？人的 Apakah- 本性都经常埋怨自己没有的了，却没有看到，自己已经拥有的，这就是让给宽了。 Apakah Anda mengetahui sifat dasar manusia? Sifat dasar manusia itu adalah sering melihat apa yang tidak dimilikinya, bukan melihat apa yang dimilikinya. 总是看不见自己所拥有的，一直埋怨自己没有的。 Dan dia seringkali tidak melihat apa yang dimilikinya, tetapi seringkali dia bersungut-sungut atas apa yang tidak dimiliki. 一直怪上帝，为什么把人有我无啊，人有我无啊，一直在怪上帝啊，就是人的 Dan 本性啦。 seringkali dia bersungut-sungut, mengapa orang itu ada, kenapa saya tidak ada? Dan dia akan menyalahkan Tuhan. 世界传奇人物啊，海伦·凯勒，他有一句经典的话这样说： Dan seorang legendaris yaitu Helen Keller, dia pernah mengatakan satu pepatah yang begitu berharga. 他说：“我一直为自己没有鞋子来裤，直到有一天我看到有人连脚都没。” Saya sering menangisi karena saya tidak memiliki sepatu. Sampai satu hari saya melihat orang tidak memiliki kaki. 那这个海伦·凯勒啊，他是一个盲，又耳聋啊，听不到，又矮高啊。 Dan 他说 Helen 是这个教育家来了。 Dan Helen Keller ini dia adalah seorang tunarungu dan juga tunanetra. 没有鞋子穿，好过没有脚，你说是不是？ Tidak memiliki sepatu untuk dipakai lebih baik daripada tidak memiliki kaki. 那路不卡，好路也没用，没有脚给你鞋有什么用呢？ Jikalau Anda tidak memiliki kaki, diberikan sepatu pun tidak berguna. 所以不要一直看你没有的，要为着你所有的来感谢上帝。 Sehingga janganlah kita melihat apa yang tidak kita miliki, tetapi bersyukurlah atas segala sesuatu yang kita miliki. 那有一个英国有一个宣教士，他这个曹雅志啊，他 Ada 到中 seorang 国宣教， misionaris yang bernama George Stott.
这个人哦，他是一只脚也独脚，他 Dan 一只脚。 orang ini adalah hanya memiliki satu kaki saja. 因为在那19岁的时候，他的左脚啊受伤， Karena sewaktu dia berusia 19 tahun, kaki kirinya telah cedera. 2年后恶化，医生就把他的左脚割掉。 Dan 2 tahun kemudian kaki ini menjadi sangat parah sehingga diamputasi. 所以就剩一只脚。 Sehingga dia hanya memiliki satu kaki saja. 哇，这对年轻人来说，对曹雅智来说，很大的打击嘛。 Dan ini bagi George Stott itu adalah satu pukulan yang sangat hebat. 那么在痛苦当中，他经历上帝的安慰，上帝的慈爱。 Tetapi dalam kondisi demikian dia mengalami kasih Tuhan dan juga penghiburan daripada Tuhan. 他就开始为着他还有一只脚，感谢上帝。 Dia mulai mengucap syukur atas satu kaki yang dimilikinya. 他看到他还有的那一只脚，不是逝去的那一只脚。 Yang dia lihat adalah kaki salah satu-satunya kaki yang dia miliki, bukan kaki yang telah hilang itu. 在1865年呢，就是160年前， Yaitu di tahun 1865, yaitu 160 tahun yang lalu, 他有一个感动，要到中国，从英国要到中国去宣教。 dia mempunyai satu gerakan hati untuk mengabarkan Injil ke daratan Cina. 所以他就向教会申请说：“我要去中国宣教。” Sehingga dia membuat satu lamaran di satu yayasan organisasi untuk mengabarkan Injil ke daratan Cina. 当他来 interview 的时候，他们看到，这个卡呢， Ketika dia datang untuk interview, mereka melihat dia hanya memiliki satu kaki saja. 就马上拒绝 reject，这个卡没来去中国宣教，马上 Langsung dia ditolak. Bagaimana bisa mengabarkan Injil hanya memiliki satu kaki? 他们给他的理由很简单呢。 Dan mereka memberikan alasannya yang sangat sederhana kepadanya. 100多年前的中国那个环境啊，很差的啦。 Pada 100 tahun yang lalu, kondisi di daratan Tiongkok itu sangat parah. 2只脚都很难了，你一只脚啊，更加不方便啊。 Orang yang memiliki 2 kaki saja itu udah sangat sulit, apalagi Anda yang hanya memiliki 1 kaki. 但是因为他拥有像中国人传福音那种强烈的心智啊， Tetapi oleh karena dia mempunyai satu ketekatan untuk mengabarkan Injil ke daratan Tiongkok, 他就对他们这样说。 kemudian dia berkata kepada mereka, 他说：“虽然我只有一只脚，但是我看不到有2只脚的人愿意去，所以请派我去吧。” dia mengatakan, walaupun saya hanya memiliki 1 kaki, tetapi saya tidak melihat orang yang memiliki 2 kaki itu bersedia untuk pergi, sehingga utuslah saya. 他的真诚，他的热忱就感动了他们啊，就派他到中国去宣教。 Ketulusan dia telah menggerakkan mereka sehingga dia diutus ke daratan Cina. 他就去到中国温州啊这个地方宣教。 Kemudian dia mengabarkan Injil ke daerah Wenzhou di daratan Tiongkok. 虽然只有一只脚，但是曹雅智却在中国的宣教历史上留下了美好的脚踪。 Walaupun dia hanya memiliki 1 kaki, tetapi George Stott ini telah membuat satu sejarah, yaitu memberikan jejak kaki untuk umat Kristen di sana sehingga begitu berkembang. 在1866年前啊，中国的温州啊，一个基督徒都没有。 Sebelum tahun 1866 di daerah Wenzhou tidak ada seorang Kristen pun tidak ada. 他去的时候，整个温州一个基督徒都没有。 Sewaktu dia ke daerah sana, di sana seorang Kristen pun tidak ada. 但是你知道吗？今天哦，温州啊，却是中国最多基督徒的一个地区呀、啊。 Tetapi apakah Anda mengetahui pada saat ini di daerah Wenzhou itu merupakan daerah yang paling banyak orang Kristennya? 他们计算哦，单温州就超过1100间的礼拜堂。 Mereka menghitung hanya daerah Wenzhou saja, kira-kira ada 1.100 gereja. 上帝使用一只脚的人打好了福音的基础啊。 Tuhan menggunakan orang yang hanya berkaki 1 telah meletakkan fondasi Injil yang kuat. 而曹雅智在逆境当中，他心存感恩， Yaitu dalam kondisi yang begitu sulit, hatinya penuh dengan syukur. 他看见自己还在的一只脚，而非逝去的那一只脚。 Yang dia lihat adalah satu-satu kaki yang dia miliki,
bukan kaki yang telah hilang tersebut. 学习看见我们所拥有的，不要一直看我们所没有的。 Marilah kita belajar untuk melihat apa yang kita miliki, bukan melihat apa yang tidak kita miliki. 有一个盲童啊，痴迷的囡仔，他坐在马路旁啊，讨钱。 Ada seorang anak kecil yang tunanetra, dia duduk di tepi jalan untuk meminta uang. 他前面放一箱的帽一摸啊，让人家丢钱下去。 Dan di depan dia diletakkan satu topi agar orang bisa memasukkan uang ke dalamnya. 帽子还有一个牌，那个牌上面写到什么？我是瞎子，请你帮助我啊。 Dan di samping itu ada satu papan yang tertulis, saya adalah orang buta, tolonglah saya. 那有一个人走过来了，拿一些钱放在帽子里面， Ada seorang berjalan melalui tempat itu dan dia meletakkan uang ke dalam topi tersebut. 然后把他的那个牌啊拿过来，翻过来，他在后面写了一行字，然后他就走开了。 Kemudian dia mengambil papan tersebut dan membalikkan, menuliskan kalimat yang lain. Kemudian dia meninggalkan tempat tersebut. 后来有人就走过经过，哎，看到那一行字哦，哎，就把钱放在帽子里。 Kemudian ada beberapa orang yang melewati jalan itu melihat kalimat tersebut, mereka memberikan uang ke dalam topi itu. 他的帽子很快就满了，很满了钱。 Dan topi itu dengan cepat penuh dengan uang. 过了一阵子，那个人啊，写字的那个人又走回来了。 Kemudian orang yang menuliskan tulisan di papan tersebut, dia balik lagi. 那个盲童啊，听到那脚步的声音，虽然他看不到，但是听到那脚步的声音，他就问他。 Dan orang yang tunanetra ini, walaupun matanya tidak bisa melihat, tetapi pendengarannya dia mendengar langkah kaki orang tersebut. Kemudian dia bertanya. 他说：“你在我的牌子写什么字呢？ Dia mengatakan, apa yang Anda tulis di papan tersebut? 这么厉害，你写一行字，我的帽子就满了钱了。哇，这么厉害啊 Begitu！Magic hebat, magic。 begitu satu kalimat yang Anda tuliskan di papan tersebut, topi saya penuh dengan uang. 那个人就说：“我是这样写的。 Orang itu mengatakan, saya hanya menulis 今 demikian. 天天气很好，好像我们今天没有下雨，天气很好，可是我看不见。” Dia mengatakan, saya hanya menuliskan, hari ini cuaca sangat bagus, tetapi saya tidak bisa melihat. 这几个字就提醒这些行人啊，原来我们能够看见，原来我们是多么幸福的人啊！ Dan kalimat ini mengingatkan setiap orang yang melewati jalan tersebut, ternyata kita ini adalah orang yang bisa melihat, kita adalah orang yang begitu bahagia. 能看见就是幸福。 Bisa melihat itu adalah satu kebahagiaan. 我们是否为自己能看、能听、能讲来感恩呢？ Apakah kita pernah mengucap syukur atas segala sesuatu, atas kita bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berbicara? 我们要学习看见上帝在我们身上的恩典，这个恩典是丰丰富富的。 Kita harus belajar untuk melihat anugerah, kasih anugerah Tuhan itu berada di dalam kita, dan itu adalah kasih yang melimpah. 发现上帝在我们身上的恩典，我们便能够感受到自己是幸福的。 Jikalau kita bisa mendapatkan bahwasanya anugerah Tuhan itu melimpah di dalam hidup kita, maka kita akan merasa bahagia. 那第三，我们要来学习什么？ Yang 付出给予。 ketiga, kita harus belajar untuk memberi. 感恩的英文是说 Thanksgiving，Thanks 是感恩 ，Giving 是给予啦。 Mengucap syukur itu dalam bahasa Inggris itu adalah Thanksgiving. Thanks itu adalah berterima kasih, give itu adalah memberi. 如果我们心存感恩，我们就要学习什么？付出给予。 Jikalau kita merasa bersyukur, kita harus belajar untuk memberi. 那给予就是包括金钱的给予啦，你爱心的关怀、爱心的付出啦，就是给予。 Memberi itu termasuk adalah memberikan uang, yaitu memberikan perhatian. 那有一些经文告诉我们，原来行善哦，金钱的付出哦，哎，是上帝喜悦的喽。 Ada satu ayat Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa saja memberi uang itu kepada orang lain itu melakukan kebaikan itu adalah berkenan pada Tuhan. 希伯来书告诉我们，哎，只是不可忘记行善跟捐书的事，因为这样的救是上帝所喜悦的。 Kitab Ibrani memberitahukan kepada kita, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
你看你爱心的付出，你行善哦，你是献给上帝的感恩祭来了。 Anda melihat orang Yahudi, mereka melakukan kebajikan dan juga mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. 所以感恩不是你心里的感受啦，或是你口上感谢啦，而是要有行动的付出。 Sehingga mengucap syukur itu bukan hanya disebut di mulut saja berterima kasih, tetapi harus ada satu tindakan yang nyata. 那有人问这个问题啊， Ada orang bertanya pertanyaan yang demikian, 什么样的人最富有？ orang yang bagaimana yang terkaya? 什么样的人又是最贫穷？ Orang yang bagaimana adalah orang yang termiskin. 大家就给了不同的答案啦。 Dan banyak orang memberikan jawaban yang berbeda. 他们就在所有的答案当中找出一个最理想的答案。 Di antara begitu banyak jawaban, mereka mencari satu jawaban yang paling baik. 最理想的答案就是，贫穷的人是随时想要从别人的身上得到好处。 Jawaban yang idealis itu adalah orang yang miskin itu adalah selalu ingin mendapatkan manfaat dari orang lain. 你虽然有钱，但如果想贪，可被贪别人的便宜，那这就是贫穷的人。 Jikalau Anda memiliki uang, tetapi Anda juga ingin mencari keuntungan daripada orang lain, nah orang demikian adalah orang yang miskin. 那富有的人就是心存感恩，时时想付出，去祝福别人。 Orang yang kaya hatinya penuh dengan syukur dan dia sering ingin bersyukur dan ingin memberi kepada orang lain dan juga memberkati orang lain. 虽然我的钱不多，但是我愿意去帮助别人。我能够帮助别人，我是富有的人。 Walaupun saya tidak memiliki banyak uang, tetapi saya ingin membantu orang. Dengan membantu orang itu berarti saya adalah orang yang kaya. 所以一个会感恩的人，他是一个付出的人，他也拥有能力过一个幸福的生活。 Sehingga orang yang bisa mengucap syukur, orang yang kaya itu adalah orang yang bisa mengucap syukur dan bisa memberi dan juga bisa mendapatkan satu kehidupan yang bahagia. 那最后第四，你要学习接受生活的改变。 Yang terakhir adalah kita harus belajar menerima perubahan di dalam hidup. 我们人生的经历就告诉我们，我们人生的经历告诉我们， pengalaman hidup kita memberitahukan kepada kita, 生活总是不停的改变。 hidup itu tidak berhenti, berubah terus. 生活是向前的，我们不可能回到过去。 Dan hidup itu adalah maju ke depan, kita tidak mungkin untuk kembali ke masa lampau. 我们就活在今天。 Kita hidup pada hari ini. 那么今天又充满很多的变数咯，变来变去哦。 Tetapi hidup dalam hari ini itu penuh dengan perubahan. Setiap kali berubah. 所以我们要学习接受改变，并且要学会感恩。 Dan kita harus belajar untuk menerima perubahan dan juga harus bisa mengucap syukur. 那么我们要怎样面对我们的明天，面对我们的将来呢？ Bagaimana kita harus menghadapi masa depan kita dan juga menghadapi hari esok. 我们永远不会知道明天将来会发生什么事情。 Kita selamanya tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi esok. 以前我在槟城的时候，礼拜天我跟一个知识60多岁的知识谈天。 Biasanya hari Minggu sewaktu di Pining sehabis pelayanan kita akan bercanda dan bergurau dengan teman-teman yang berusia di atas 60. 那么那天晚上，礼拜天晚上，他的儿子打电话给我， Dan pada waktu malam harinya anaknya telepon padaku. 还没有讲话就哭了。 Begitu dia berbicara dia langsung nangis. 我告诉你，牧师如果收到哭的电话，就怎样无好扛头了啦哦。 Begitu hamba Tuhan menerima telepon yang ada tangisannya, itu adalah hal yang tidak baik. 他说：“牧师啊，我的爸爸断了死了。”哎呀！ Dan dia mengatakan, Muse, papa saya telah meninggal. 我说早上在礼拜堂才跟他傾偈喝茶，怎么回家就死了？ Saya mengatakan tadi pagi baru kita bercanda dan kita berkomunikasi di gereja, malam telah meninggal. 我们不会知道明天将来会发生什么事。 Kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi esok. 今天我们所拥有的，可能明天会失去；而今天你失去的，可能明天你再度的拥有。 Apa yang kita miliki hari ini mungkin akan hilang besok. Apa yang hilang hari ini mungkin keesok harinya Anda akan memperolehnya kembali. 生活总是不停的改变。 Kehidupan itu terus berubah. 所以你明白这句话的意思吗？
Apakah Anda mengerti kata daripada makna dari kalimat tersebut? 那有个姐妹跟她的丈夫的关系不好，爬来爬去。 Ada seorang saudari hubungannya dengan suaminya tidak baik, sering bertengkar 到最后无变啊，离婚， dan terakhir udah tidak ada jalan lain, terakhir bercerai. 她失去了婚姻， Dia 失去了婚姻。 dia telah kehilangan 过了几 pernikahannya. 年，她又遇到一个弟兄哦，过了几年，她又遇到一个弟兄， Beberapa tahun kemudian dia bertemu lagi dengan seorang saudara 大家彼此吸引啊， dan mereka saling tertarik. 就两个人结婚， Kemudian mereka berdua menikah. 她再一次拥有了婚姻。 Sekali lagi dia memiliki pernikahannya. 那这就是生活啊！ Inilah kehidupan. 我告诉你，今天你拥有的，可能明天你就失去了。 Saya memberitahukan padamu, apa yang Anda miliki hari ini mungkin akan hilang besok. 但是今天你失去的，可能明天你再拥有。 Tapi apa yang hilang hari ini mungkin besok Anda akan memperolehnya kembali. 我们的会读哦，4年前他失去会长的职分，那么今天呢，他又拥有会读的职分，你看到吗？ Dan 过去失去，今天又重新拥有。 Bishop kita 4 tahun yang lalu dia sebagai ketua, tetapi sekarang dia telah mendapatkan kembali gelar bishopnya, kedudukannya sebagai bishop. 生活总是在改变的， Kehidupan itu terus berubah, 不是一成不变的。 tidak ada yang tidak berubah. 那圣经告诉我们， Alkitab memberitahukan pada kita, 万事都互相效力，叫爱上帝的人得到益处。 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. 那这句话的意思就是说，那些发生在我们生命中的事，都有目的，都有意义的。 Kalimat ini mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu mempunyai tujuan dan juga mempunyai arti dan maknanya. 只要我们信靠上帝， Asalkan kita percaya kepada Tuhan, 他必定会将坏事变成好事， Dia akan menjadikan hal yang tidak baik menjadi baik, 将不幸变成幸福。 yang tidak gembira bisa menjadi gembira. 所以你要记住这句话哈， Sehingga Anda harus ingat perkataan ini. 生活无论怎样改变，都离不开上帝的手，离不开上帝的掌控。 Bagaimanapun kehidupan itu terus berubah, itu tidak akan luput dari tangan dan kendali Tuhan. 当我们学会感恩，接受生活的改变，我们就不会被困难打倒，反而把它看成是一种的挑战。 Ketika kita bisa merasa syukur, kita tidak akan dikalahkan oleh kesulitan, tetapi melihat kesulitan itu sebagai satu tantangan. 这样我们便能够心安理得来面对我们生活的遭遇。 Dengan demikian, dengan hati yang tenang kita bisa menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. 感恩需要学习，需要操练， Dan mengucap syukur itu perlu latihan. 一点一滴去实行。 Kita menjalankannya setahap demi setahap. 当我们能够为着生活上的大事小事来感恩， Ketika kita bisa mengucap syukur atas segala sesuatu dari hal kecil sampai hal besar, 即使在困难的环境当中，仍然能够心存喜乐，在数算主的恩典。 dalam kondisi apapun kita tetap bisa mengucap syukur dan menghitung kasih karunia anugerah Tuhan. 感恩是能力和幸福的泉源。 Dan mengucap syukur itu adalah sumber daripada kekuatan dan kebahagiaan. 若是我们能够凡事感恩， Jikalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, 不但能够恩上加恩， bukan saja hanya bisa berkat di atas berkat, 还会得到上帝的同在， juga bisa mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. 福上加福，利上加利。 Berkat di atas berkat, ditambah di atas berkat, dan kekuatan ditambah di atas kekuatan. 我们一起祷告， Mari kita bersatu di dalam doa. 天父上帝，我们再一次献上我们的感谢。我们 Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan terima kasih padamu. 我们谢谢您为你与我们同在， Dan kami mengucap terima kasih karena Engkau beserta dengan kami. 你的同在是我们的能力，是我们的喜乐。 Dan penyertaan-Mu adalah kekuatan dan juga sukacita 让 bagi 我们 kita. 学习心存感恩来面对我们的生活。 Ketika kita belajar untuk mengucapkan syukur dalam kehidupan kita, 我们相信感恩的心能够改变我们的心情。
Dan kita bisa mengucap syukur dalam semua hal. 感恩能够带给我们能力来面对我们的人生。 Mengucap syukur bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hal yang kita hadapi. 谢谢主，你与我们同行人生的道路， Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. 让我们牵着主的手， Dan peganglah tangan kita, 让主牵着我们的手， gandenglah tangan kita ya Tuhan, 我们一起行走人生的道路。 dan kita berjalan bersama menghadapi 求 kehidupan. 主继续祝福我们， Berkatilah kami ya Tuhan, 让我们都有健康的身体， dan agar kita mempunyai kehidupan yang sehat, 让我们的家庭充满你的平安跟喜乐， agar kita mempunyai sukacita dan damai sejahtera, 让我们的教会能够蒙恩蒙福。 agar gereja kita bisa diberkati. 我们将的祷告仰望，靠我主耶稣基督得胜的名求， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。